Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. Faqala Syekh Ahmad ibnu Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan bahawasanya ta'ala tiada ada yang menduai baginya bagi Allah. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita di dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Jadi hak lepahnya dia kata wahdaniyah itu artinya keesaan Allah, artinya bersangatan esa Allah, bersangatan satunya Allah pada zat dan pada segala sifat dan pada segala af'al. Ini perbuatan-perbuatan. Kemudiannya hak telah lepahnya kita telah selesai makna esa Allah Ta'ala pada zat. Yang pertamanya makna esa Allah Ta'ala pada zat, artinya zat Allah Ta'ala itu tidak tersusun daripada 2 juzuk atau lebih, ataupun 1 juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikrisi, seumpama jauha fardin. Nah, lama kata Allah Ta'ala ni halu. Bak tu timbul kata Tuhan ni macam makhluk halu. Barangkalinya dia baca buku saja lah tu. Nah,
dia baca buku tauhid sendiri. Kalau baca sendiri tu tak ada lah huraian untuk gurunya. Nah, tu kalau baca sendiri dia kata mana? Dan maknanya makna esa Allah pada zat, bahawa esa Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun daripada dua zat atau lebih. Gitu ya. Lepas tu kalau itu, halus sangat kok tu haji je kata ni. Tu perlu pada huraian tok guru lah pula. Artinya zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisi. Seumpama jauh hafiri tu. Nah, debu haluh. Kalau gitu, mana? Jauh sikit. Kalau ke mana? Oh, ya suruh letak sini. Oh, gitu. Oh, ada kaitan juga dengan ni. Boleh? Boleh dah. Kena letak jauh sikit kot. Gitu. Gitu kot. Nah, boleh. Oh, kuat juga bunyi. Ni mic ni. Bukan tak ada kaitan dengan ni. Tu maknanya zat Allah Ta'ala tu tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih daripada dua juzuk, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisi. Kita faham lagu tu lah maknanya ternafi kam muttasil pada zat. Kam artinya beberapa bilangan, muttasil yang berhubung pada satu zat. Macam kita so juga ni. Ustaz mari berapa orang? Seorang. Satu orang. Satu juga. Tapi satu kita ni tersusun daripada berapa juzuk ni nak boleh jadi satu gini ni. Nah. Maka satu kita ni satu yang menerima kam muttasil pada tubuh kita. Nah. Ada berapa ekor lembu awak pera? Satu ekor lembu. Oh, satu juga. Ni. Wahdaniyah lah kau macam mana? Tak. Satu hak kita, satu yang kita guna isti'mal makna pada makhluk ni bukan satu yang kita i'tikad pada Allah. Nah. Kerana satu lembu, satu yang menerima kam muttasil pada tubuh lembu. Nah, kita tengok seekor lembu tu, gemuk ni, 100 lebih kilo boleh ni. Ada. Boleh cekera orang Kelantan panggil. Boleh teka dah. Sebab apa? Sebab satu ekor lembu tadi tu tersusun di dia tu beberapa juzuk-juzuk daging yang berhubung, bukan setakat daging, tulang, belulang, berapa semua, sehingga jadi satu. Maka satu Allah Ta'ala bukan lagu tu. Jangan duk i'tikad Tuhan satu dengan makna Tuhan tu zat dia tersusun. Tu. Kalau kita i'tikad Tuhan tu satu dengan makna Tuhan zatnya tersusun daripada beberapa juzuk, artinya kita belum lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi hak tu payah sikitlah orang nak faham, melainkan dia kena mengaji sifat 20 baru dia reti. Kalau dia tak mengaji ikut tak lalu ikut ilmu sifat 20, memang pak mampu tak reti pak kesudah Tuhan satu. Dia duk gamak satu serupa dengan satu makhluk. Di Batu Keh tu satu juga. Kalau satu lagu tu mu'iktikad Allah Ta'ala tak ada beza dengan fuak Hindu duk iktikad Tuhan ya satu kak gitu. Tu bukan satu lagu tu dah. Satu lagu tu satu makhluk. Satu Allah Ta'ala bukan seperti satu makhluk. Tu peng ada berapa ni? Satu. Pinjam peng lemo. Kawan ada satu ni je peng. Satu juga. Tapi nak boleh kau jadi satu sepeng ni berapa juzuk yang berhubung dengan dia. Ini dia panggil satu pen terima kam muttasil. Satu tubuh kita terima kam muttasil. Satu meja terima kam muttasil. Satu mikrofon terima kam muttasil. Apa kam muttasil? Beberapa juzuk yang berhubung pada satu tubuh dia. Gitu. Maka satu Allah Ta'ala tidak terima beberapa juzuk yang berhubung pada zat dia. Kerana zat dia bukan jisim jirim jisim, bukan juga jauhar fardin. Itu ingat baik-baik itu. Itu hak payah sikit kita nak faham pada wahdaniyah. Kemudiannya makna yang kedua. Tengok.
Hari ini masuk makna yang kedua, esa pada zat. Dan bahawasa dan bahawasa ni atah pada kata bahawasanya Allah Ta'ala dia. Atah situ. Makna pasal sepepak baru bunyi lagu ni. Dan maknanya makna esa pada zat Allah Ta'ala itu bahawasanya Allah Ta'ala tiada ada yang menduai baginya bagi Allah pada zatnya. Tak ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah. Tu tak ada. Itu makna menduai baginya bagi Allah pada zat. Nah, tak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Adapun zat selain daripada zat Allah hak tak sama dengan zat Allah tu ada. Jangan kata tak ada. Ni kita zat juga, tubuh juga. Nah, zat lagi, tubuh lagi, jisim jiring kita. Nah, zat sini bukan zat besi yang kita duk faham dalam sains tu, bukan. Zat dengan makna maqama bi nafsihi. Nah, benda hak bawa hak kakak tubuh diri dia sendiri. Itu orang panggil zat dalam ilmu usuluddin ni. Kamu duk faham zat dalam sains nama ke zat besi, zat vitamin, zat protein ke berat. Nah, zat sini makna benda hak kakak tubuh diri sendiri. Mana benda hak bawa diri sendiri. Itu maqama bi nafsihi, itu makna zat. Zat hak selain daripada zat Allah tu ada, tapi hak tak serupa dengan zat Allah lah. Nah, hak jenis jisim jiring, hak jenis jauhafiri, tu ada. Bukan setakat dua, berapa tak tahu makhluk Tuhan ni banyak ke. Nah, jotone kalau Kelantan sebut nak ayat kata banyaknya benda tu, siapa tak boleh nak bilang jotone gitu tu ni. Tu makna bukan jotone, maknanya tak boleh nak bilang banyaknya. Pas kata tak ada tu hak mana? Zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah tu tak ada nak cukup dua dengan Allah tu, tak ada. Jangan kata 3, 4, 5, 10 juta nak cukup dua pun tak ada. Itu maknanya zat hak seperti zat Allah tu tak ada siapa yang boleh cukup dua dengan Allah Ta'ala. Hanya zat dia gitu tu satu ya. Itu zat hak tidak tersusun daripada beberapa juzuk, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik, itu tak ada seperti itu, melainkan dia tak ada lolo. Itu hak ni mudah sikit nak faham ni. Hak ni mudah sikit nak faham dah. Tu. Jadi setelah kita nafi ke zat Allah tu tidak terima kan muttasil pada zat, mana tidaklah zat Allah tersusun daripada 2 juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik. Bila kita isbat lagu tu dah zat Allah Ta'ala tu tidak begitu, maka zat lagu tu ada lagi tak selain daripada dia? Tak ada dah. Dia tak ada lala. Tu zat lagu tu tak ada nak cukup dua dengan Tuhan, tak ada. Dia saja. Gitu mana gitu dah. Itu maknanya bahawasanya tiada ada yang menduai, tak ada nak cukup dua dengan Tuhan. Itu. Tiada ada yang menduai baginya bagi Allah. Tak ada zat yang nak cukup dua dengan Tuhan pada zatnya, pada zat Allah. Yang sama seperti zat Allah. Itu tak ada. Ada pun zat hak tak sama dengan zat Allah, tu banyak tu. Jangan kata dua jotone tak boleh nak bila banyak. Mana zat hak tak serupa zat Allah, zat makhluk ni lah. Hak berjising, berjiring, bertepak, bermasa, duduk dalam alam. Nah, jenis lagu ni banyak. Nah, ada lah, ada. Siapa yang buat? Allah yang buat. Ada pun dia, zat serupa dia, tu tak ada. Jadi jangan duk carilah. Ada dah zat selain daripada zat Allah sama seperti zat Allah, tidak berjising, tidak berjirim, bukan jauh hafiri. Tak ada. Angin berjising. Nah, bukan tak berjising ni, berjising ni dah ni. Cuma jenis sifat jising dia tu orang panggil jenis ruwa, orang kata panggil kasif, latif, lembut. Siapa kita boleh tembuh, boleh tembok, boleh tepuh dia. Macam dinding jisingnya kak, tapi jenis kasar.
Nah, terah kita tepuk dinding nak tahu pecah kat mana. Tak pecah dinding, pecah kepala kita. Itu lagu tu. Tu dah. Jadi tak ada zat selain daripada zat Allah, semua tak sama seperti zat Allah. Ada tak zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah? Nah, nak cukup dua dengan Allah. Allah patu zat selain daripada zat dia tu hak sama seperti dia. Dua ada zat lagu ni? Tak ada. Tak ada. Bila gitu maka jadi iyo. Tu. Mana pula ni? Maka jadi iyo. Iyo mana pula ni? Sudah. Maka jadi ia ni dia hazah sesuatu yang mahzuf. Jadi jawab bagi in yang dimahzuf. Kena takdir gini. Kalau ada lagi, nombor kita baru faham. Kita tu tak faham. Aduh, payahnya kita tutup guru alim ulama ni. Tu. Laulal hazfu wat taqdiru la fahimal himaru. Kalau kita ulama ni tak ada hazah. Hazah ni makna benda hak dibuang, mahzuf, benda hak dibuang. Lepas tu nak faham kalam ulama tu takdir, kena takdir. Kalau tak ada lagu tu mahzuf dan takdir ni tak ada, la fahimal himaru. Nescaya hima pun boleh mari ngajar kita ni adik. Nah, bos ubah sebuti atas hima atas lembu baca kitab yoya boleh. Jadi payahnya kitab ulama ni sebab apa? Sebab dia cakap ni kalamnya ada hazah. Jadi bila benda hazah tu kita kena takdir lah. Kalau tidak tak faham. Maka ni jadi jawab bagi sesuatu yang dimahzuf. Takdirnya lagu mana? Kalau ada lagi, mana begitu? Kalau ada lagi zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah, maka jadi ia Allah berbila. Jadi Tuhan ni berbila. Gitu ada takdir itu tu baru faham. Kalau tak takdir itu selok tak faham bakal mati tu. Tu tengok dah. Jadi kalau ada lagi zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah, maka jadi ia Allah tu berbila. Jadi Tuhan tu berbila. Paling kurang nak kata berbila tu dua. Allah sebab tak ada zat lagi serupa seperti zat Allah. Tak jisai, tak jiring, tidak jauh hafiri, tak tepat, tidak benda-benda hak lawazim bagi jisai jiring, tak belaka. Maka kalau gitu Tuhan itu berbila, bukan sodak. Kalau apa? Kalau ada lagi zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah, maka jadi ia Allah tu berbilang. Maka dan berbilang ini, berbilang ni, dan berbilang ini, berbilang mana? Ada so lagi Tuhan, yang sama zatnya seperti zat Tuhan, nak cukup dua dengan Tuhan. Itu orang panggil berbilang tu. Balik pura dua nak kata berbilang. Ada so lagi zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah ni orang panggil berbilang. Dan berbilang ini dinamakan munfasil pada zat. Dan berbilang ini dinamakan, yakni di sisi ulama usuluddin, di sisi ulama mutakallimin dinamakan kam, di berapa bilangan, munfasil yang bercerai, maknanya di berapa bilangan yang bercerai pada zat. Tu mana nizat Allah yang tidak berjising, tidak berjiring tadi, yang tidak jauh hafiri. Patut ni ada pula zat zaid sama seperti zat Allah. Jadi dua zat lagu ni, dua lagu ni berbilang ni orang panggil apa? Kam munfasil pada zat. Maka kam munfasil ni ternafi, tak ada.
Tu yang tadi, hak mula-mula tadi ternafikan muttasil. Nah, mana di zat Allah tu tidak tersusun daripada beberapa juzuk atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisi. Kita i'tiqad lagu tu orang panggil kita menafikan ataupun ternafi dengan sendiri dah. Walaupun kita tidak menafi, ternafi dengan sedia kala lagi zat Allah Taala tu daripada kam muttasil. Kemudian kita i'tiqad kata tak ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah. Ini orang panggil ternafi atau kita menafi atau ternafi sedia kala lagi tanpa perlu kita menafi. Ternafi apa? Ternafi kam munfasil pada zat. Mana tak ada di berapa bilangan yang bercerai pada zat Tuhan tadi itu tak ada. Tak ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah tu tak ada. Itulah dipanggil ternafi kam munfasil di dalam istilah ilmu usuluddin. Gitu dah. Habis. Kenapa tak boleh ada zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah? Itu nanti dalil baru kita bahas. Dalil ni ialah perbahasan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kalaulah ada pada langit bumi ni Tuhan lain selain daripada Allah, berapa tu paling kurang dua lah. Tak seorang mari sejuta dari ke pening. Dua lah apa dah. Nescaya la fasadata hacul lebur langit bumi. Maka ulama bahas keluarlah dua burhan. Satunya nama burhanut tawarud. Hujah kalau ada Tuhan tu dua paling kurang berbilang saling bekerja sama, dia panggil tawarud. Ni tiga rupa masalah. Kemudian yang keduanya burhanut tamanu'. Hujah kalau ada dua ekor Tuhan, dua Tuhan yang sama pada zatnya, pada sifatnya dan hukum ketuhanannya. Paling kurang berbilangnya ada dua lah. Yang mana dua ni saling berselisih pendapat. Tamanu' dia panggil. Ni setengah ulamanya dia buat taswir, buat gambaran masalah, keluar tiga juga. Setengah-setengahnya keluar dua masalah. Jadi ada 6 dalil, burhan, hujjah yang menunjukkan tak boleh ada Tuhan tu lebih daripada so. Tak boleh. Tu lagi akal kat sini. Tu lagi akal pada bicara dalil. Habis. Ini nak nyata makna dulu. Dah dia kata bersangatan esa Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan. Apa makna esa Allah? Bersangatan esa Allah pada zat. Ni dua makna ni. Dan dua kam ini, dua kam ini mana kam muttasil dan kam munfasil. Itu mana dua kam. Ni orang marah mengaji sifat 20 dia kata apa duk kang kok kang ya. Orang lain kan tu dia marah mengaji sifat 20. Dia kata tuan-tuan yang mulia, ada sedap dia tu. Kalau tuan-tuan dengar ada ustaz mengajar sifat 20, start motor pergi makan cendol. Tolong sungguh. Dia boleh besar gitu dah tu. Start motor pergi pasar malam. Lebih baik daripada dengar pengajian sifat 20. Allah. Tolongnya ustaz tu. Pas dia katakan, kalau tuan-tuan dengar, ibu-ibu, ayah-ayah dengar, ustaz tu mula nak mengajar. Okey. Semua muslimin muslimat, kita hari ni nak mengaji kaunuhu qadiman. Kaunuhu qadiman. Tu. Tua, tu baik. Keluar. Makan cendol lagi baik. Loh. Mana ada dalam mengaji sifat 20 kaunuhu qadiman. Ini tu bengong tak bengong buat ni. Dia marah kau mengaji sifat 20, dia sendiri tu jahil sifat 20. Dia tak tahu pun sifat 20 tu apa. Kaunuhu qadiman mana ada. Ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Kalau kita nak tambah lagi,
Kaunuhu qadiman, mana ada kaunuhu qadiman. Tu. Tapi awak lah ke mana? Nah, tu sedap mulut dia cakap. Kalau tak mengaji sifat 20 ni lah kena bahaya kau menipu ajaran sesat tu. Banyak orang ikut ajaran sesat ni sebab apa? Sebab tak ada basic ilmu akidah. Tak ada basic ilmu tauhid. Itu dia boleh ikut ajaran sesat. Kalau mengaji ilmu tauhid sungguh-sungguh, insya-Allah tak akan terikut ajaran-ajaran sesat. Sebab ilmu sifat 20 ni ialah khulasah dah. Khulasah ni maknanya hak terakhir. Kaedah-kaedah hak disepakati dah. Mana kalau kita ingat sungguh masalah-masalah dibahas dalam ilmu sifat 20, insya-Allah tak akan tertipu dengan mana-mana ajaran sesat. Insya-Allah. Jamin, saya jamin. Contoh tengok orang hak boleh ikut pokok Rasul Kahar mula, ingat tak? Bodoh tu. Kenapa? Kerana orang hak mengaku Rasul tu sendiri tu bodoh, pakai atas belakang jelas dah. Boleh dia kata saya ni tak mengaku Nabi, saya mengaku saya Rasul je. Tengok. Dalam Quran tu saya kata Nabi Muhammad tu penutup bagi Nabi, bukan Rasul. Kenapa jahil tu? Kenapa dah jahil? Jelas ke jahil. Memanglah dalam Quran kata maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Betul? Itu betul tu. Nabi penutup bagi sekalian nabi. Nabi Muhammad tu penutup bagi sekalian nabi. Apa? Kalau Rasulullah tu Tuhan sebut wa khatamal mursalin, maka nanti boleh je orang mengaku dia nabi tapi bukan rasul. Betul tak? Ada tak Nabi bukan Rasul? Ada. Kalau kita mengaji ilmu sifat 20 nanti dalam bab kerasulan, risalah nubuah, mesti kita akan jumpa ulama bila awak mari definisi Rasul, Nabi, maka dia pun awak mari nisbah. Dia kata kan? Fakullu rasulin nabiyyun, dan bermula tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan bukanlah tiap-tiap nabi itu ialah walaisa kullu nabiyyin rasul walaisa kullu nabiyyin rasulan, bukanlah tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Tiap-tiap rasul pasti nabi, iya, tapi tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Itu. Maka sebab tu ijaznya Al-Quran Allah tak kata wa khatamal mursali. Allah Taala kata wa khataman nabi. Maka bila wa khataman nabiyyin penutup bagi kesekalian nabi, jangan kena mengaku rasul, mengaku nabi pun tak boleh. Apatah lagi mengaku rasul, saya rasul tapi bukan nabi. Kenapa bodoh pakai kata belakang tu? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Mana ada tiap-tiap rasul bukan nabi? Tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul ada. Banyak nabi hak bukan rasul tu ada. Tapi oleh kerana tak mengaji sifat 20, lepas tu bahaya ajaran sesat tu. Moci-moci, tengok kami ada rasul kami dah jamin kami syurga. Tengok. Padahal duk ikut orang bodoh, tak lepas fardu ain. Tu sebab apa? Sebab tak mengaji sifat 20. Tu. Kita cerita sama dah kan. Ada satu hamba Allah tu dia ikut tarekat sesat di Kota Damansara. Bila sedar, bila duit habis puluh-puluh ribu dah. Rumah beli kena lela, duduk rumah nyewa, baru sedar. Mari cerita, Allah saya kena tipu dah ustaz. Apa? Sebab berakhir sangat kata rekat ni. Sifat 20 tak sing ngaji, nak laju selalu, kena Tuhan laju. Ngaji lagu ni kan lambat, slow, betak, ada ni berapa tahun dah. Aduh. Lah dia kata kan, dia pernah tanya syekh dia, kenapa syekh tak semaya? Dia kata syekh dia jawab, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu, yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu, maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Kemah bermula siap ayat macam kita jawi lama. Padahal akidah tu akidah kafir, betul tak? Akidah kafir tu. Saya kata kalau awak ngaji basic sifat 20, masa dia kata lagu tu awak boleh tapar atas muka dia selalu lah.
Awak mengajar akidah ke apa ni? Fardu ain tak lepas. Ajar akidah falsafah yang dikafirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bi thalathatin kafaral falasifatul idah idza ankaruha wa hiya al muthbattah ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah mengkafirkan falasifah, tidak kerana lainnya. Kerana apa? Ingkar mereka itu 3 perkara tadi. Padahal 3 perkara itu sabit dengan dilalah qat'iyah, yaqiniyah. Mana ilmu Allah dengan secara detail, kata falsafah tidak. Ilmu Allah secara umum saja. Allah tahu pasir di pantai tahu, tapi berapa butir pasir Tuhan tak tahu. Siapa kata? Falsafah kata. Kafir tak? Kafir. Kita ahli sunnah Allah Ta'ala tahu dengan secara kulli dan juz'i, umum dan detail. Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu pasir di pantai tahu, berapa butir pasir pun Tuhan tahu. Pasir apa kata? Dah. Pasal apa kata Tuhan tahu kulli je, umum je. Kalau juz'i pening Tuhan nak bila berapa banyak. You kira ilmu Tuhan apa ilmu dia, kena bila dulu baru reti. Nah, kafir tak? Kafir. Wa hudutsu awalimi baharu alam, kata falsafah tidak. Alam ni semula jadi bikidamil alam. Tuhan ada maka alam ni turut tingkat automatik ada gitu. Tuhan tak buat apa, sedia kala sama coding dengan Tuhan. Kita dah alam ni baharu, nah maujud ba'dal adami, mutajaddidun ba'dal adami, ada kemudian daripada tiada, baru berlaku kemudian daripada tak berlaku. Nah gitu kita. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dihimpun manusia dengan segala jasa-jasa mereka padahal dulunya mereka mayit, bangkai. Falsafah kata dak, kita hanya dibangkit dengan roh saja. Jasa kita hancur dah makan ulat dalam kubur, nak bangkit macam mana? Tu kata falsafah. Maka kafir dak falsafah? Kafir. Kalau awak belajar basic je ni dalam sifat ilmu nanti tu akan terkeluarlah perbahasa tadi. Awak boleh rapah dah tak sah tu, bukan syekh tu sah memang sesak tu. Allah dia kata nyesalnya ustaz, nyesal dahulu pendapatan, nyesal kemudian tiada gunanya lagi. Dari sini habis kitih puluh ribu duk belanja kau tak seh ni. Tu habis itu. Dan 2 kam. Apa kalau nak selamat akidah kita daripada hak sesat lagu mana? Kau kena ngaji ni. Ngaji sifat 20 betul-betul ilmu sifat 20. Lepas tu nak kejap lagi, kukuh lagi, jelah lagi. Ngaji pula kena ajaran-ajaran sesat, firqah yang dhalah. Lianna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Kerana sesungguhnya sesuatu benda tu tidak akan benar-benar nyata melainkan kemudian daripada kita kenal sebelah lawan bagi dia. Ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah biar kemah, ingat betul-betul i'tiqad kemah dalam hati kita, ingat setiap perbahasan masalah dalam ni. Kemudian kita belajar pula kena ajaran-ajaran sesat, firqah 72 fuq tu lagu mana pegangan mereka. Maka jelaslah kita ahli sunnah itu lagu mana. Tu dah tu. Tiba-tiba tak pergi mengaji. Nak suruh lahir ramai pengikut ajaran sesat tu. Nak suruh lahir jahil. Dan 2 kam ini, kam muttasil kan munfasil ini ternafi. Bukan menafi, bukan ternafi. Itu pakai makna intifa. Pakai makna insila, ternafi. Bukan mesti kita kena menafi. Kalau kita tak menafi pun Tuhan tu ternafi sedia kala lagi. Apa? Zatnya tidak tersusun daripada 2 juzuk atau 1 juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Mana ternafikan muttasil. Kalau kita tak menafi pun zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup 2 dengan Allah, memang sedia kala lagi ternafi. Tak ada satu zat pun selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah nak cukup 2 dengan Allah. Ternafi kam munfasil. Itu dah. Ternafi. Itu. Dan 2 kam ini muttasil dan munfasil ini ternafi keduanya
kedua kam muttasil kan munfasil, dengan wahdaniyah pada zat. Dengan sebab kita i'tiqad bersangatan esa pada zat Allah Ta'ala, fahamlah kita sedia kala lagi ternafi kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Gitu dah. Kalau kita tak belajar wahdaniyat pada zat, kita tak belajar bersangatan esa Allah pada zat, maka kita tak tahulah zat Allah tu lagu mananya, ternafi ke tak ternafi. Kok kita duk faham Tuhan so supaya kita besar. Kalau faham lagu tu beratlah, artinya kita tidak mengesakan Tuhan lagi tu. Kita belum mengiktikadkan Tuhan so. Kalau kita duk i'tiqad sa Tuhan tu seperti sa kita, satu meja, satu mikrofon, satu diri kita, satu kereta, bini berapa orang? Bini seorang baru sa juga. Ya apa bini dia pun ada wahdaniyat juga. Itu orang tak faham tu makna sifat ketuhanan hak dia duk sebut. Jadi Tuhan ahadun. Tuhan tu ahad. Ahad tu isyarat kepada esa pada zat. Dia ada ahad, wahid, wahdah. Ahad itu isyarat kepada esa pada zat. Wahdah itu isyarat kepada esa pada sifat. Wahid itu isyarat esa pada sifat. Wahdah itu isyarat esa pada af'al. Gitu dah. Itu disebut oleh alim ulama kita. Baik. Jadi dengan sebab kita belajar wahdaniyat pada zat, maka fahamlah kita ternafis dia kalau lagi di zat Allah kam muttasil dan kam munfasil. Maknanya ternafis dia kalau mana tak ada sedia kalau lagi zat Allah tu tersusun daripada 2 juzuk atau lebih, atau 1 juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikrisik. Itu orang panggil ternafi kam muttasil. Tu sedia kalau lagi. Fahamlah kita ternafi sedia kalau lagi kam munfasil. Apa makna? Tidak ada sedia kalau lagi satu zat pun yang sama seperti zat Allah selain daripada Allah. Nak cukup dua dengan Allah tu tak ada sedia kalau lagi. Tu orang panggil ternafi kam munfasil. Ada pun satu kita. Memanglah satu kita. Satu ni tubuh saya ni satu je. Ustaz berapa? Saya seorang je mari. Tapi zat seumpama zat saya ni, jangan kata nak cukup 2, sejuta berbelia manusia ni. Nanti ni peng ni ada berapa? 1. Saya ada 1 ni je peng. 1 ni tidak menerima kam muttasil, 1 hadah. Kemudian terima kam munfasil. Kilai pilak ni dia tak buat sebutin ni ya peng, bodoh lah dia nego sebutin ni ya. Buat kilai besar-besar waktu bit Sony peng, orang lain nak beli tak ada dah, cukup Sony ya. Bodoh nah zat seumpama zat peng ni ada lagi tak? Ada banyak, tak berhenti radu nu kilai duk tubik atau tubik semua tiap-tiap bulan. Zat seumpama zat peng ni, meja ni ada berapa ni? Tapi zat seumpama zat meja ni ada berapa? Banyak. Maka satu kita ni, satu makhluk ni, kita guna satu. Ada berapa ekor lembu awak perak? 1 ekor. Berapa kambing? 1 ekor kambing. Berapa ekor ikan? 1 ekor. Satu juga. Hak kita duk guna satu-satu ni, berapa orang bini awak? 1 orang. Bukan 1 ekor dak tu ni. 1 orang. Hak satu kita makhluk ni terima kam muttasil, terima kam munfasil. Betul tak? Betul tak? Ni satu tubuh saya terima kam muttasil. Tengok tubuh saya ni berhubung beberapa juzuk nak boleh jadi satu. Pas satu tubuh saya ni ada lagi tak seumpama tubuh saya seperti tubuh saya? Jangan kata juta pun ada, juta ne. Juta ne banyak ni tubuh saya, tubuh orang dak ni semua support. Tu meja sama ke jisim jiring juga. Tu tengok. Tapi zat Allah, zat dia tidak tersusun daripada beberapa juzuk, dan tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah lagu tu nak cukup 2 dengan Allah tu tak ada. Habis.
Habis itu. Kemudian kata dia lagi, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya, bagi Allah dua sifat atau lebih, yang ni lebih daripada dua sifat. Tak ada. Tu di zat Allah tu tak ada dua sifat atau lebih. Ini isyarat kepada wahdaniyah, bersangatan esa Allah pada segala sifat. Ni pun kalau tak mengaji ni dia pening ke ni? Esa pada segala sifat. Sifat Tuhan ke banyak, patu esa kok mana pula dak tu ni. Itu tak faham situ dak tu ni. Hok kita mengaji secara tafsili pun 20, tiba-tiba esa pula dah sifat Tuhan. Kita tak faham. Nah, apa makna esa Allah, bersangatan satu Allah, bersangatan esa Allah pada segala sifat? Maknanya bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya, tak ada di zat dia, di zat Allah Ta'ala dua sifat atau lebih daripada dua sifat daripada jenis yang satu. Nah, daripada jenis hak tulah tak ada. Tu maknanya lagu mana? Yakni sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi so jenis jua. Itu so kara panggil. Ya dah. Apa beli barang di Pavilion ke, di Mac Valley ke, nah, ataupun di Tesco lah, mahal sangat Pavilion. Banyak nampak troli duk bawa 2 troli, banyak awak beli. Banyak, tapi sosok kara belaka ni, seguni beras, kilo gula, tu panggil sosok kara. Sosok jenis jua. Sifat Tuhan tu banyak, tapi sosok jenis jua. Ana? Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Itu contoh. Itu dah. Jadi tak ada di zat Allah Ta'ala dua sifat atau lebih daripada dua sifat daripada jenis yang satu. Mana? Hak jenis hak tu lah. Nah, mana misal ni? Tengok contoh dia dulu. Seperti dua kudrat yang kita ada. Dua kudrat yang sama pada nama dan makna. Gitu dah. Kalau dua kudrat tapi makna kudrat hak pertama perkuasa, makna kudrat yang kedua berkuasa, hak tu tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab perkuasa tu sifat, berkuasa bukan sifat. Hak tu orang panggil ta'alluq bagi sifat, hijau bagi sifat. Dah. Hak kata tak boleh ada dua kudrat ni, dua kudrat makna dia sifat kedua-dua. Mana? Kudrat yang pertama makna perkuasa, kudrat yang kedua makna perkuasa. Tu tak boleh. Nah, atau tiga kudrat, 10 iradah, juta ne sama. Dah. Juta ne bahasa. Tak boleh. Lepas tu satu kudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Sinilah kalau kita tak terjemuh sifat ma'ani dengan agak keliru dalam pengajian ilmu sifat 20. Sebab kalau kita ikut terjemuh hak lama-lama, kudrat artinya berkuasa. Sedangkan bila kita belajar wahdaniyat pada sifat Allah Ta'ala bersangatan esa pada segala sifat, artinya sifat Allah tu banyak, tapi sosok kara. Tu sosok jenis jua. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Tiba-tiba kudrat kita terjemuh berkuasa. Cuba pasal makna dia. Satu berkuasa Allah. Lemahnya Tuhan. Satu je Tuhan berkuasa. Nampak tak? Satu menentu Allah. Satu mengetahui. Bodoh benar. Satu je Tuhan mengetahui. Gitu. Satu mendengar. Kok beratlah gitu. Satu je Tuhan mendengar. Satu melihat. Buta kau rabung tak tahu. Satu perkata, makna kelu atau bisu Tuhan. Dah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita terjemuh tu tidak kena ke sifat. Jadi kalau kita terjemuh dengan apa ni terjemuh hak dibuat oleh ulama dulu dah. Cumanya tidak secara sempurna. Syekh Daud pun ada dah tak terjemah apa, tapi tidak lengkap seluruh sifat-sifat ma'ani. Kemudian Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir, orang panggil Pak Da'i Mekah. Nah, Syekh Pak Da'i Mekah ni lah hak melengkapi semua sifat ma'ani, dia letak apa belakang.
pekuasa, penentu, pengetahuan, pehidup, pendengaran atau pendengar, pelihat, pekata. Nampak? Jadi bila kita mengaji wahdaniyah Allah pada segala sifat, bersangatan esa Allah pada segala sifat, maknanya sifat Allah tu banyak, tapi satu-satu jenis jua, sesekara. Mana lagu mana? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Kalau kita pasal bahasa Melayu ke mana? Satu pekuasa, selesai. Satu penentu, selesai. Satu pengetahuan, selesai. Tak pening lah kita. Satu pendengaran, satu penglihatan, satu pekata, selesai. Nah, adapun berkuasa banyak. Berkuasa mengada, meniada, mencipta, menghancur, membina, memberi, menyekak. Ayolah kau tu. Tu semua tu Tuhan berkuasa lah kau tu, banyak berkuasa tu. Bukan satu. Hak satunya pekuasa, hak ada di zat Allah tu satu. Nah, satu ilmu, satu pengetahuan. Mengetahui banyak, itu takluk bagi sifat pengetahuan. Dengan bersepakat di zat Allah sifat pengetahuan, Allah Maha mengetahui segala perkara. Gitu lah. Jadi mengetahui banyak ke satu? Mengetahui banyak. Nah, pengetahuan satu ke banyak? Satu lah. Pengetahuan ada di zat Allah satu je. Mengetahui itu banyak. Okey, baru tak bening ngaji sifat 20. Kalau duk mai ilmu mengetahui Allah esa pada segala sifat. Artinya sifat Tuhan ni banyak, tapi satu-satu jenis jua. Satu ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Satu mengetahui. Kayak pening tu, satu mengetahui. Gapo Tuhan tahu benda esa tu? Jahimna Tuhan kita banyak juga tahu. Fizik, kimia, biologi, bahasa Melayu, sejarah, bahasa Inggeris, banyak juga kita tahu. Tuhan mengetahui satu lah. Allah jahimna ke mana? Kayak pening itu. Kalau kita letak pengetahuan, selesai. Satu ilmu artinya satu pengetahuan. Adapun mengetahui banyak. Tuhan tahu segala benda. Tidak terdahulu jahil. Itu kan? Tu. Satu kudrat, satu pekuasa. Adapun berkuasa banyak. Satu iradat, satu penentu. Adapun menentu banyak. Tuhan menentu segala benda ni. Tu. Satu pendengaran. Mendengar banyak. Segala benda ada, Tuhan dengar belaka. Itu. Adapun sifat pendengaran satu ada di zat Allah. Satu basar, satu penglihatan. Adapun melihat, Allah Maha melihat. Setiap benda yang ada Tuhan lihat belaka. Kata selesai. Nah, satu kalam artinya satu perkata. Adapun berkata-kata banyak, bukan satu. Nama berkata-kata. Kan pelik tu. Kalau kita tak terjemah apa, Allah Ta'ala bersangatan esa pada sifat. Artinya satu kalam. Kalam artinya berkata-kata. Satu berkata-kata. Berkata-kata pas satu pula kok mana tak tahu. Berkata-kata tu sendiri gandaan yang menunjukkan banyak. Tiba-tiba satu pula dah. Haknya pening. Jadi satu perkata, adapun berkata-kata banyak. Berkata-kata tu makna menunjuk. Itu menunjuk. Habis. Dan berbilang pada sifat ini. Berbilang pada sifat artinya kalau ada di zat Allah Ta'ala dua atau tiga yang sama pada nama dan makna, itu orang panggil berbilang. Berbilang pada sifat ini dinamakan kam muttasil pada sifat. Kam makna berapa bilangan, muttasil yang berhubung. Berhubung ni nisbah silau pada zat yang satu dah. Gitu. Bukan berhubung maknanya kudrat dengan kudrat ni berhubung gitu. Bukan gitu. Maknanya berhubung di sini dua kudrat, dua iradat, tiga ilmu, 4 hayat, 10 samak, 20 basar. Itu tu orang panggil berhubung muttasil pada satu zat. Ada di zat yang satu. Itu. Muttasil sini berhubung nisbah silau pada zat yang satu. Zat Tuhan yang satu, tiba-tiba kudrat ada 3, 4, 5 ni dia. Itu mustahil. Satu kudrat.
satu iradat, satu ilmu. Itu habis. Dan bahawasanya tiada ada bagi yang lain daripada Allah sifatun, satu sifat pun yang menyerupai akan satu sifat daripada segala sifatnya sifat Allah. Kita sambung semula pula ni. Sebab hari ni kita nak bedah fuak-fuak hak konon-kononnya mengaji ilmu hakikat. Itu ni. Nasibnya bedah pada bulan depan insya-Allah. Nah. Ada sebulan lagi kita ni. Nah, ada sebulan lagi ya? Ada sebulan lagi, jangan bimbang. Insya-Allah. Ni sebab ada orang mengajar kata kan, tuan-tuan, kita nak kenal Allah ni begini tuan-tuan. Kita kena kenal sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Sifat-sifat Allah ada di zat kita. Kalau sifat Allah ada di kita, kita Allah Dek sini. Kenapa? Tu. Lepas tu, hak ada di kita sifat siapa? Sifat kita lah Allah yang menjadi. Allah yang memberi pinjaman pada kita. Sifat siapa? Sifat kita lah. Gitu Tu nama kudrat, iradat, ilmu. Nama je sama, makna tu beza apa? Wak ke nama kudrat, Tuhan ada kudrat, dia pun ada kudrat. Maka kudrat yang ada di kita ni ialah sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Siapa ajar ngaji lagu tu? Ni ada fok-fok mengajar ilmu hakikat. Dia kata inilah makrifat yang sejati. Bukan makrifat tu, mak lepak dia panggil. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung pula insya-Allah. Ada program pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.